Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Mia Ibrahim. Nombor metrik D21113459 dan 4 orang ahli kumpulan saya lain iaitu Nur Fatin Alisha Farahim binti Muhammad Nur, Muhammad Zuhairi bin Anwar, Muhammad Ahmadiyah bin Muhammad Fazil dan Mahfuzul Anid bin Mahazir akan menceritakan tentang filem Ada Apa Dengan Dosa. Filem Ada Apa Dengan Dosa ini merupakan filem drama tentang keagamaan yang telah dikeluarkan pada tahun 2020 atas arahan Rahlia Ali, terbitan Pencil Pictures and Record. Filem ini merupakan menceritakan tentang seorang gadis yang berusia 19 tahun iaitu Aurora yang dibintangi oleh Wana Ali. Gadis ini dia merupakan anak luar nikah dan dibesarkan oleh keluarga yang bukan Islam di Eropah lah. Selepas Aurora dapat tahu yang dia bukan anak kandung, dia berasa sedih dan kecewa sebab keluarga yang jaga dia selama ni, orang yang duduk yang membesarkan dia selama ni bukan keluarga kandung dia lah. Aurora pernah nyaris untuk bunuh diri disebabkan kecewa tu lah. Tapi itu semua sebelum dia berkenalan dengan Khalid, iaitu dimintangi oleh Harry Ismail. Khalid ni dia banyak membantu dan mengubah kehidupan Aurora ni lah. Khalid pernah beritahu Aurora yang dia akan bantu Aurora untuk mencari keluarga kandung dia, ibu bapa kandung dia yang meletak di Malaysia. Jadi saya akan cerita tentang keluarga kandung Aurora pula lah. Ibu kandung Aurora yang bernama Siti Zahra yang dibintangi oleh Fasha Sanda. Ibu Aurora ni dia hidup dia masih dihantui oleh dosa-dosa silam, dosa-dosa lampau dia, seperti melakukan zina lah. Bapa Aurora pula iaitu Ustaz Aris yang dibintangi oleh Ashraf Muslim, merupakan seorang ustaz yang terkenal. Apabila Aurora dapat menjumpai keluarga kandungnya, dapat menjumpai ibu bapa kandungnya, bapanya iaitu Ustaz Aris menafikan bahawa Aurora tu ialah anak kandungnya, disebabkan dia tidak mahu reputasi dia sebagai ustaz tercalalah disebabkan oleh perbuatan lampau dia lah. Jadi dia tak mengaku yang Aurora tu anak kandung dia sebab dia tak nak image dia sebagai seorang ustaz tercalalah di mata masyarakat yang lain. Saya Nur Fatin Alisha Farahim binti Muhammad Nur ingin memberi sedikit kritikan dari pujian mengenai filem Ada Apa Dengan Dosa. Bagi yang sudah menonton filem Ada Apa Dengan Dosa, pastinya memperolehi banyak pengajaran daripada setiap watak dan jalan cerita yang ditampilkan. Filem genre Islami yang jarang ditayangkan kepada khalayak ramai untuk dijadikan medium terbaik untuk menyampaikan mesej bermakna. Terdapat kritikan dan pujian mengenai agama dalam filem tersebut. Mengenai kritikan, menurut segelintir rakyat Malaysia yang menganggap semua yang digelar ustaz atau yang mempelajari ilmu agama dengan lebih dalam tidak pernah membuat dosa, tetapi hakikatnya tiada manusia yang sempurna melainkan Nabi Muhammad SAW. Yang membezakan derajat kita adalah taubat. Filem Ada Apa Dengan Dosa menceritakan bahawa seorang ustaz pernah mempunyai kisah silam, iaitu berzina hingga melahirkan anak luar nikah. Zina adalah dosa besar dalam Islam. Aurora dibesarkan oleh keluarga angkat yang beragama Kristian. Oleh itu, beliau tidak percaya dengan kewujudan Allah SWT.
Aurora juga ingin membunuh diri setelah mendapat tahu yang dirinya tertipu. Seperti semua orang yang beragama Islam tahu bahawa membunuh diri juga adalah salah satu dosa juga. Mengenai pujian, filem ini mengetengahkan genre cinta Islamik, tema yang bukan menjadi pilihan utama penonton. Mengangkat kisah Aurora, remaja 19 tahun yang juga anak luar nikah, mencari asal usulnya. Filem Ada Apa Dengan Dosa dihasilkan untuk menyampaikan ilmu agama yang bermanfaat buat penonton. Masalah sosial makin meruncing, jadi filem ini adalah platform untuk menyampaikan mesej berguna, terutamanya buat penonton muda. Filem ini memberi contoh yang baik seperti golongan muda rajin pergi ke masjid. Kebanyakan golongan muda pada zaman sekarang kurang pergi ke masjid untuk mendengar ceramah atau solat berjemaah di masjid. Selain itu, filem ini banyak menggunakan ayat Al-Quran, hadis dan surah dalam setiap dialog. Filem arahan Rahila Ali ini mampu membuka mata kita mengenai isu dan persoalan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amal Daniel, nombor metrik T21113543. Cadangan saya untuk penambahbaikan konten movie ke arah berteraskan Islam ialah: nombor 1, para penggiat seni perlu mengetahui secara jelas berkenaan filem yang berteraskan Islam. Mereka perlu memahami yang mana halal dan yang haram. Sebagai contoh, pergayaan lakonan dan pemaparan, pakaian tidak melanggar syariah. Selain itu, pergaulan antara pelakon lelaki dan pelakon wanita perlu mempunyai batas walaupun pelakon itu hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang pelakon. Yang kedua, penerbit seharusnya memerlukan ilmu dalam membuat filem Islamik. Penerbit Islam seharusnya menghasilkan filem yang memberi identiti dan cara hidup Islam dan bukan sekadar memenuhi hiburan semata-mata. Sebagai contoh, dengan cara membuat babak solat, berzikir, berdoa dan melakukan ibadah lainnya. Selain itu, perbuatan filem seharusnya mempunyai mesej kepada masyarakat selaras dengan peranan filem sebagai ejen media komunikasi. Yang penting, tiada unsur yang haram dan mengutamakan ajaran Islam. Setiap cerita atau filem yang dibuat perlu mempunyai nilai murni dan nilai Islam dalam setiap bahagian filem, teks dan kandungan. Misalnya, dengan cara memasukkan banyak nilai-nilai murni seperti sabar, taat dan lain-lain. Tutur dialog yang lebih sesuai perlu digunakan. Tidak ada kata-kata kotor dan juga tidak terlalu mengikut budaya barat. Seterusnya, penggiat filem juga boleh bekerjasama dengan golongan ustaz dan agamawan. Media massa seperti filem amat berguna dalam menyampaikan dakwah serta mengajak manusia beriman kepada Allah. Ia bukan sahaja dapat memberi faedah yang amat berguna pada umat Islam, seluruhnya malah dapat memberi golongan yang bukan beragama Islam bagi memahami agama Islam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulairi bin Anwar. Kat metrik saya di 21113658. Hari ini saya akan menerangkan tentang nilai akhlak agama yang ada di dalam cerita Ada Apa Dengan Dosa. Okay. Terdapat beberapa akhlak yang saya dapat, iaitu ada 6. Yang pertama, hadirnya seseorang bersebab. Yang kedua, kisah silam dan aib. Yang ketiga, orang berilmu juga pendosa. Yang keempat, jangan kita terus menghukum. Lepas tu yang kelima, Islam adalah agama sejahtera. Dan yang keenam, husnuzan. Yang pertama, hadir seseorang itu bersebab. Bila seseorang tu dia datang dalam hidup kita, hidup kita adalah bersebab dan juga berhikmah.
sama ada dia datang tu untuk membimbing kita dan mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik, atau kita sendiri yang membimbing dia ke jalan yang lurus. Okey. Yang kedua, kisah silam dan aib. Kita sama manusia kena menjaga aib kawan kita, orang sekeliling, dan juga kita ni kita kena jaga aib kita sendiri. Andai kita nak membangkitkan kesalahan mereka, ada caranya yang tersendiri, dan jangan sampai kita ni memalukan dia. Jangan sampai kita memalukan dia dengan aib dia tu. Lepas tu kita kena tahu sebaik-baik manusia pasti ada kisah silam ataupun aib yang ingin mereka lupakan. Okey, yang ketiga. Orang berilmu ni juga pendosa. Okey, seperti kita tahu, kita ni jangan menilai seseorang itu daripada luaran sahaja. Kerana dekat atas muka bumi ni tiada manusia yang sempurna melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang juga dia melakukan dosa, dan hanya yang membezakan darjat iaitu taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, jangan terus menghukum. Contoh, kita nampak je orang tu dia tak pakai tudung, banyak kesalahan, kita jangan terus membenci dia. Kita kenal dia dahulu dan berhikmah dalam teguran, serta kalau boleh kita membimbing dia ke jalan yang betul. 5, Islam ni adalah agama sejahtera. Kita ni kena tunjukkan yang Islam ni agama yang sempurna. Dan Islam ni dia membawa kepada kebaikan, dan kita kena tunjukkan bahawa agama Islam ni agama yang okey, agama yang sempurna dekat mata orang yang bukan Islam. Lepas tu kita ni kena sentiasa bersangka baik dengan apa yang terjadi ke atas diri kita ataupun ke atas diri orang lain. Okey, dan yang terakhir iaitu husnuzan. Husnuzan ni, kita ni kenalah berfikiran baik. Kena berfikiran yang baik ni akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Lepas tu, kalau kita ada masalah, kita cari jalan penyelesaian yang terbaik. InsyaAllah Allah akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah kita dengan sebaik-baiknya. Okey, itu daripada saya. Maaf atas kekurangan. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfuzul Anik bin Mahazin, bernombor Matri di 2113693, ingin menyampaikan hubung kait filem Ada Apa Dengan Dosa dengan pembangunan negara dan umat Islam. Filem ini mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Aurora berumur 19 tahun yang dibesarkan di Eropah sejak kecil lagi. Keadaan terus berubah apabila setelah ia mengetahui tentang asal usulnya, yang dia bukanlah anak kandung kepada ibu bapanya yang sekarang. Dia berasa sedih lalu ingin membunuh diri atas kenyataan yang ia terima. Lalu dia ingin mencari ibu bapa kandungnya sendiri di Malaysia. Tetapi ibu kandungnya iaitu Datin Hadnah sering dihantui oleh dosa-dosa silam akibat perbuatannya. Manakala bapa kandungnya iaitu Ustaz Aziz tidak mengakui bahawa Aurora anak kandungnya kerana dia merupakan anak luar nikah akibat perbuatan masa lalunya. Dan kerana itu ia takut maruahnya akan tercela akibat semua orang mengetahui tentang perbuatan masa lalunya. Filem ini memberi pengajaran serta kesan negatif terhadap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Antara kesan perbuatan negatif yang dapat diambil sebagai pengajaran ialah Ustaz Aziz sering melakukan dosa serta berzina dengan teman wanitanya
teman wanitanya dulu sehingga teman wanitanya melahirkan anak luar nikah. Pengajaran yang dapat diambil ialah setiap manusia tidak lepas dari membuat kesalahan serta dosa. Kita mestilah menjauhi pergaulan bebas serta pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan bukan mahram, serta mengelakkan berlakunya perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kesan negatif pada masa hadapan dan kelak. Sekian, terima kasih.